saya teringat apa yang dinukilkan oleh Al-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dia mengatakan antara faktor berlakunya penyelewengan dalam Al-Quran ini adalah kita terlalu mendesak ayat-ayat supaya mengikut kehendak kita. Dan Dr. Luqman sebutkan tentang golongan sufi. Sebagian ahli sufi, mereka ini semangat untuk melaksanakan agama, tetapi jahil dalam beberapa perkara, khususnya dalam Al-Quran. Sebab itu sebagai contoh yang mudah, tuan-tuan dan puan sekalian, ini kita ingat golongan batiniyah apabila menafsirkan perkataan Al-Fatihah. Apa yang kita faham dengan perkataan Al-Fatihah? Fatihatul Kitab, pembuka kepada Al-Quran, pembuka kepada surah. Tetapi mereka menafsirkan dengan cara yang agak pelik. Apa kata mereka? Apa yang dimaksudkan sebagai Al-Fatihah? Kata mereka, Al-Fatihah itu kita yang membukir rahsia-rahsia Tuhan. Itu tafsiran golongan batiniyah. Bila kita sembang dengan mereka, mereka kata, kamu belum mencapai maqam. Ini masalah yang berlaku pada hari ini, dan saya rasa ini antara perkara, kalau tuan-tuan dan perempuan perasan, kita sedang seolah-olah berperang dengan mereka memperbetulkan cara tafsiran-tafsiran sebegini. Ini masalah yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebagai bekalan untuk kita bawa pulang pada hari ini kan, bercerita tentang penyelewengan dalam tafsiran Al-Quran ini, suka untuk saya menyebutkan apa yang disebutkan oleh Syekhuna Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran. Dia menyebutkan antara perkara yang perlu kita lakukan adalah dengan kita mempelajari ilmu hadis. Jadi tuan-tuan, kalau ada ruang untuk belajar hadis, baca di Facebook, baca di social media, riwayat yang kita rasa macam pelik sangat ni, yang berkaitan dengan tafsiran Al-Quran, at least trigger dalam kepala kita, ini betul ke tidak ini. Ilmu hadis akan membantu dari sudut itu, mendidik kita untuk menjadi seorang yang kritikal, bukan sekadar bila apa yang disebutkan dalam Facebook itu semuanya betul. Tidak, kita menapis maklumat yang sampai kepada kita dengan ilmu-ilmu ini. Itu perkara pertama, tuan-tuan. Jadi kalau ada ruang dan peluang, belajarlah ilmu hadis. Saya bukan ahlinya, tapi belajarlah dengan orang yang ada kepakaran, yang mutqin di dalam bidang tersebut, supaya kita faham asas-asas dalam hadis. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, seperti di mana disebutkan oleh Dr. Luqman tadi, kita kena ada usaha juga apabila membaca Al-Quran, pergi kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu cuba memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran ini perlu disiplin tertentu. Sebab itulah pilih guru-guru yang boleh kita rasa yakin untuk membimbing kita mempelajari, memahami makna-makna dalam Al-Quran. Sebab kalau kita lihat sebahagian daripada tafsiran sufi atau batiniyah ini, mereka cuba melarikan makna asal, makna zahir ayat ataupun perkataan tertentu, supaya dia kena dengan jiwa mereka, supaya boleh dikatakan inilah makamnya yang kamu tak tahu apa-apa. Ni kalau orang sufi dengar ni kan, tengah dengar sekarang ni, kata ni yang bercakap ni tak tahu apa-apa, sebab dia belum mencapai makam. Tuan-tuan, Islam ini adalah berdasarkan kepada hujah dan juga ilmu. Bukannya dakwaan itu dan ini, menyebutkan guru saya. Siapakah guru anda? Sebut, supaya kita faham benda itu. Jadi antara yang disebutkan oleh Al-Qurtubi juga, ke dalam pentafsiran Al-Quran ini kena ada kejujuran intelektual. Bagi orang yang belajar ilmu,
kena ada kejujuran intelektual. Kita belajar A, B, C, D tentang Al-Quran. Jangan kita pesongkan fakta disebabkan fakta itu tidak berada di belah kita. Kena ada kejujuran intelektual di situ. Itu saya bercerita tentang orang yang ada kemampuan untuk belajar. Okay, yang pertama tadi saya sebutkan supaya kita belajar ilmu hadis. Dan ada kaitan juga bila kita belajar tentang ilmu takhrij hadis, itu akan bantu sedikit sebanyak untuk kita memahami khususnya riwayat yang dinukilkan di dalam tafsiran Al-Quran. Dan perkara lain tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingat bila kita berbicara tentang Al-Quran ini, nak mentafsirkan Al-Quran ini, kita sedang mentafsirkan kalamullah, bukannya kalamun nas. Kena berhati-hati. Sebab itu kena ada perasaan takut bila kita nak tafsirkan satu perkataan tu. Jangan main suka hati. Kita rasa macam ayat ni macam kena dengan kita, tapi konteks yang berbeza. Cara istidlalnya tidak betul, istishhadnya tidak betul. Ini perkara-perkara yang perlu kita berikan perhatian. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi kan, bila mana golongan batiniyah ini nak mentafsirkan Al-Quran dengan cara ataupun dengan kepala sendiri, menyebabkan tafsiran-tafsiran itu dipaksa-paksa mengikut apa yang mereka anuti. Selain daripada golongan batiniyah ini, kita lihat juga ada golongan-golongan tentu yang cuba untuk mentafsirkan Al-Quran supaya kena dengan apa yang mereka bawa. Sebagai contohnya, golongan yang perjuangkan wanita. Contoh ayat, bila Allah Ta'ala sebutkan tentang ayat panduan untuk suami nak mengelakkan isteri dia berlaku nusyuz. Apakah langkah pertama? Kena tegur. Yang kedua, kena asingkan tempat tidur. Yang ketiga adalah wadribuhunna. Apa tafsiran wadribuhunna? Pukul. Tetapi kita lihat, pukul itu bukan pukul untuk menyeksa, tetapi pukul untuk memberikan pengajaran. Beza pukul nak belasah kan. Ni kalau tengok isteri keluar daripada rumah, tengok pengkak habis ni kenapa ni? Inilah saya gunakan wadribuhunna. Kena faham itu. Tetapi ada satu tafsiran lain, Ustaz. Mereka katakan itu bukan pukul. Dia kata itu adalah menjauhkan diri daripada wanita. So dia lari dari konsep asal ayat itu untuk memberikan pengajaran kepada wanita. Perbahasan panjang, tetapi kita melihat bagaimana konsep ini yang akhirnya akan menyebabkan ayat Al-Quran ditafsirkan dengan sesuka hati. Ayat Al-Quran diberikan makna yang tidak sepatutnya. Ini adalah kalamullah yang sepatutnya kita berhati-hati. Jangan kita sewenang-wenangnya mentafsirkan ayat ini mengikut kendak ataupun nafsu kita. Ini antara realiti yang berlaku sekarang pada hari ini. Kita lihat di sosial media dan sebagainya, isu golongan batiniyah, isu golongan yang memperjuangkan hak wanita, banyak lagi ayat-ayat Quran yang ditafsirkan mengikut suka hati. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada mentafsirkan Al-Quran mengikut kehendak kita yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita doakan, dan sesama kita doakan semua yang ada pada hari ini di dalam masjid ini yang sedang menonton live, kita doakan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ilmu supaya kita boleh memahami Al-Quran dengan baik dan kita tidak terjerumus ke dalam golongan-golongan batiniyah yang dilihat nak membawa kita masuk ke dalam syurga sebegitu pantas dengan cara mereka yang tersendiri. Jadi ini antara yang boleh kita lakukan, tuan-tuan dan sekalian. Kalau tak mampu buat banyak, buat sedikit dulu. Mulakan dengan belajar ilmu hadis, belajar ilmu tafsir, asbabun nuzul dan sebagainya, supaya kita ada asas-asas itu. Tidak terlambat, walaupun umur kita mungkin 70 tahun, 60 tahun, tidak terlambat. Kita panggil sebagai lifelong learning. Kita belajar sepanjang ayat. Ada ruang dan peluang untuk kita belajar. Jadi key ataupun poin penting bagi kita adalah cari ilmu yang betul, yang boleh menyuluh kita dan memberikan panduan kepada kita apabila berinteraksi dengan Al-Quran. Wallahu a'lam.